لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan nikmat Allah, izin Allah, qada Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini Allah ketemukan kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberi peluang dan ruang kepada kita berada di bulan Syawal ini, di mana kita telah pun menyambut hari kemenangan kita, iaitu hari raya, hari kemenangan Aidilfitri, hari yang kita kembali kepada fitrah kejadian kita, mana kita bersih menyambut hari kemenangan. Kenapa kemenangan? Kemenangan yang pertamanya bagi orang-orang yang dapat berpuasa pada sepanjang bulan Ramadan. Inilah kita kemenangan. Kemenangan kerana kita dapat mengawal hawa nafsu kita, makan, minum, nafsu syahwat dan sebagainya. Alhamdulillah kita dah selesai dengan kemenangan. Kemenangan bagi mereka-mereka yang dapat mendapat malam yang dijanjikan oleh Allah SWT, malam Lailatul Qadar. Jadi bila mana kita sambut kemenangan, iaitu menang seperti mana yang dikehendaki oleh Allah SWT, diwajibkan kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kemenangan kita ini, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kita menyambut kemenangan dengan penuh keseronokan hari raya Aidilfitri. Maknanya kalau kita berada di negeri Arab, dia semangat, ya, kita sambut kemenangan, semangat, kita takbir, masya-Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Semangat dia, ya. Baru bila kita bagi dalam Malaysia ni, dia satu mesti ada lagu dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tak pernah menang, nak sedih lah. Lain. Semangat kita ni berbeza dengan semangat kemenangan orang Arab, ya? Dari itu tinggal Arab, sama Arab Saudi ke, Arab Mesir ke, mereka senang semangat. Takbir mereka ni macam nak perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Semangat. Kalau kita pula lain pula, maknanya menang dalam kekalahan tu. Kita lepas insya-Allah terubah keren dah, ya. Ambil sebuah budak anak-anak kita yang kat Mesir ke Saudi ke, cuba rakam apa ni takbir orang Arab ni. Dia sambut kemenangan hebat, semangat, ya. Balik-balik tu lepas sembahyang tidur, tutup rapat. Itu Arab. Dia bawa dia sepanjang bulan Ramadan dia tak tidur. Tak tidur, lepas raya tu, mayang raya tu, dia balas dendam, sambut kemenangan dengan penuh semangat. Kita pun tak ada itu, jadi sedih, tak jadi dah. Terubah ke depan insya-Allah, semangat dia. Jadi la'allakum tattaqun, mudah kamu jadi orang bertakwa. Maknanya selepas Ramadan dan masih macam
dah Ramadan. Dapat sembahyang berjamaah, dapat ikut kuliah-kuliah, dapat kita bangun malam, dapat kita baca Quran lagi. Dengan habis Ramadan, simpan Quran. Habis Ramadan, jamaah pun berkurang. Habis Ramadan, kurang. Jadi kita kalah. Maknanya kita tidak mencapai matlamat puasa yang sebenar, iaitu puasa adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Tiba-tiba habis puasa, dia tak jadi bertakwa. Kita rugi. Kita tidak mencapai kemenangan yang untuk ya Allah SWT. Bila mana kamu berpuasa, kamu dapat menjadi orang yang bertakwa sampai puasa depan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah malam ini kita sambung balik kuliah maulid kita dalam bab masih lagi bab haji, umrah dan perang. Dalam syarat musafir yang ke-9, kita nak musafir haji, kita nak pergi umrah, kita nak pergi perang, duduk 3 sekali, umrah, haji, perang. Syarat sama saja, iaitu belajarkan perkara-perkara yang hendak disafarkan itu. Jadi kita kena belajar. Nak musafir, kena belajar. Nak musafir haji, kena belajar bab haji. Alhamdulillah kita dah belajar dah. Berapa bulan? 16 siri. Masuk praktikal jadi 17 siri. Kalau tak faham juga, cari buku belajar. Yang kita pergi tanpa ada ilmu, habis jadi masalah. Sebab itu kadang-kadang orang pergi haji balik tak macam pergi haji. Sama je, pergi haji pun sama, tak pergi haji pun sama. Mana haji yang tak makbul, haji yang tak mabrur. Nak dapat haji mabrur ni bukan senang. Kena jaga daripada nak turun rumah pun kena jaga. Nak turun rumah pun kena jaga. Jangan kita bergaduh, jangan kita bermasam muka. Saya masalah curigaan sikit tu halalkan lah, kan? Ni belum berapa di Kelana Jaya dah bergaduh dah. Baru sampai kat Kelana Jaya berebut tempat nak duduk. Berebut tempat duduk. Orang Melayu ni kalau berebut sikit dia masam muka sampai balik. Ramai dia. Ini yang saya tengok. Dah naik kebang, atas kebang bawa sin. Dia pergi 5 orang. Dia kata boleh bangun tak ni satu seat ni, biar saya duduk dengan keluarga saya. Satu baris berapa baju aja. Bangunlah bawah ni. Tapi dalam hatinya dia berdendam. Tapi nak simpan barang. Ini barang siapa ni seat saya duduk ni. Ni barang siapa? Tak kepala lain. Boleh ada. Jadi dia sampai kat sana, dia kata mari beratur. Ni nak cop pasport ni. Apalah ustaz buatlah dulu. Dia tanya-tanya kenapa gaduh. Hati terluka masa dekat kat Kelana Jaya. Dia tanya-tanya kenapa. Dia suruh saya bangun ustaz, duduk tak keluar kami dah duduk elok, tak pakai tali pinggang, siap nak suruh bangun. Adik-adik kena duduk, gaduh. Dia suruh ubah tarang. Ubah tapi hati berdendam. Itu punca dia. Itu belum lagi robot bilik air. Ni siapa ni khair tu pun ada juga. Sebut semua tu. Boleh bawa ekor, bawa lift lagi. Dia kata marilah duduk sekali, tak apalah, masuklah dulu dalam lift. Malas nak tengok muka tu. Sebab apa? Sebab gaduh bilik air. Marilah masuk makan sekali, dia orang makan ni kosong ni. Tak apalah, makanlah dulu kita. Kenapa? Yalah masuk bilik air, mandi lama-lama, ram, gaduh. Tak ada mabrur.
Tak ada mabrur. Bang Nabi sebut dah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un minal jannah. Nak dapat mabrur syurga. Syurga balasannya. Dan Allah sebut dalam Quran, siapa-siapa yang telah memfardukan haji ke atas dia, fala rafasa wala fusuq wala jidal. Fala rafasa, jangan cakap yang tak elok, cakap lucah. Tak boleh. Cerita lucah tak boleh. Dalam nyedok lah tu lah ini. Nak cerita. Wala fusuq, jangan cakap tak elok, cakap uduh. Cerita itu, cerita ni, kata orang tu, kata orang ni. Wala jidal, jangan bertegang leher. Yang leher tengkar, bertengkar, gaduh. Kita tak boleh bertengkar. Kita ni suka nak bertengkar. Dia tengok, bila duduk satu bilik tu 6 orang tu. Kalau bilik 8 orang tu. Semua nak tunjuk dia pandai. Tengkar, pakai kain ihram buat umrah, tengkar. Bagi ikat kain macam ni, gulung macam ni. Kawan baju kata gulung macam ni, belah pahang kata gulung macam ni, belah kata gulung kedah ada gulung macam ni. Biarlah nak gulung busuk ke, gulung berdepan ke. Pakai macam pahang, pakai selit, pakai macam kita pakai kain basahan ke. Pakailah macam mana pun. Buat apa kita nak gaduh? Dia nak gaduh juga. Bagi saya senang je, ikatlah. Asalkan tak terlodeh ke, nak selit ke mana ke, aku busuk ke, macam hantua ke, macam debat ke, tak ada masalah. Asalkan jangan terlodeh. Nak buat nak gaduh, nak pakai tali pinggang ke nak, ikatlah tali gundi ke, tali gapai ke, kan? Tali pinggang biasa boleh. Dia tak boleh pakai macam ni, ikat macam ni, sedih macam ni. Ya Allah, itu belum lagi. Jangan bertegang leher. Pergi beli songkok, kepiah. Beli kepiah ni, Arab bagi 2 rial. Dia bertengkar nak kena mati. Serial boleh tak serial? Dan Arab bagilah serial pula. Tanya ni kalau basuh ni dia kecut tak? Sentak tak? Agak-agak dia boleh jadi besar macam ni ke, makin kecil je. Dia tanya macam-macam. Sampai Arab pun marah. Kami di sini pakai tak basuh, pakai buang je benda RM2. Benda RM2, pakai buang je, tak basuh-basuh apa. Ini siap nak basuh, pakai betul-betul, benda RM2. Yang dia beli rokok, makan berkata-kata, tak cerita apa. Buang puting kan. Ini masalah. Jadi nak dapat mampu ni cukup susah. Bukan senang, tu kena belajar. Sabar dan sebagainya. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila seseorang hendak musafir haji atau umrah atau perang, pastilah ia belajar akan kaifiat kedua-duanya itu ataupun ketiganya itu. Haji, umrah kena belajar. Dua-dua kena belajar. Yang kita belajar haji je, umrah tak payah. Umrah pun sama juga. Umrah bainal umrah, satu umrah itu kafarah, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kata hadis Nabi SAW. Ya? Jadi kalau kita tak belajar, betul tak? Buat dalam dosa. Ada banyak orang buat umrah, tapi dosa balik. Sebab apa? Dia tengok. Bila dia dah buat semua siap selesai, dia nak tahlul. Ada orang gunting kepala dia gunting kepala orang dulu. Yang kepala dia tak gunting tinggi, kan? Orang susah gunting kepala dia seronok, suka nak gunting. Jangan dia melakukan akan dosa. Sebab dia tak gunting kepala dia dulu. Mana dia balik dalam dosa. Salah. Ada orang buat umrah, buat haji, dia tawaf hidang, dia tak buat. Walaupun dia buat, dia balik, dia tidur dulu. Dia balik, dia rehat dulu. Batal tawaf hidang ni, haram hukumnya. Sebab dalam mazhab Syafi'i, tawaf hidang itu wajib. Lepas tawaf hidang, tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak beli makanan untuk bawa balik, tak boleh. Kata nak beli bawa ke rumah seliduk, tak boleh, batal. Kalau kecuali nak beli makanan untuk makanan perjalanan boleh. Kata kita nak balik jauh, nak beli
beli air sebotol, nak beli roti atau biskut untuk makan dalam perjalanan, itu boleh. Tapi namun untuk balik rumah, untuk nak bagi keluarga, tak boleh. Ada lagi sempat dia beli makanan, mainan anak cucu lagi, batal, balik dalam dosa. Melainkan dia bayar dam, selesai. Jadi masalah ni haji, umrah dengan belajar, atau perang pun dengan belajar. Kerana tiada sah ibadat daripada orang yang tiada tahu akannya. Orang yang buat ibadat haji, ibadat umrah, tak sah hajinya, tak sah umrahnya, maka dia kena belajar. Sebab kalau tak belajar, hukumnya tak sah, tidak sah perbuatannya itu. Dan disunatkan bagi orang yang hendak musafir haji, orang yang nak pergi haji, membawa sertanya sebuah kitab bicara haji. Kena cari kitab haji, supaya tak ada duit nanti pergi minta kat tabung haji cuma. Tak lagi haji lagi cuma. Kalau nak beli RM10 beli kat kedai tentang bab-bab haji, bicara haji. Baca sampai faham. Tak faham, pergi tak ada kitab, bawa jumpa orang, kitab mana-mana ada yang boleh kita belajar dengan dia. Supaya kita dapat faham yang terang lagi, nyata maksudnya. Maksud nak pergi haji, tujuan nak pergi haji tercapai dengan sebab kita belajar. Jangan kita main, tak apalah orang pergi, aku pergilah, orang siap lah. Tak boleh tentu. Perbuatan kita tak sah, ya? Tak sah. Dan dia kekal ia mutala'ahnya. Mutala'ahnya maksudnya ulang balik. Habis buka surat, habis sampai buka surat habis, buka balik mutala'ah lagi. Jumpa guru ni, dia lemah di mana orang guru tak apa. Dia banyak guru lagi tak apa. Kadang-kadang mungkin kita yang dapat guru utama tu tak pernah faham. Dia cari guru, dia banyak guru sampai kita mutala'ah maknanya, dan mengulang-ulangnya. Bawa kitab haji tu, cara bab haji, dia ulang-ulang tak apa. Pada sekalian jalannya, jalan nak pergi haji, jalan nak pergi. Tadi ada orang telefon saya kat Pasar Borong ni, tanya ustaz, ni nak tanya bab haji. Saya dengan bising kat Pasar Borong, datang rumah, lupa kat mana-mana ada pula tanya bab haji, tanya orang telefon. Tak jadi je, kita tu fikir nak beli barang, dia nak tanya bab haji. Biarlah sesuai kan. Jangan kata ustaz ni apa orang tanya dan jawab. Bukan tak nak jawab, tak sesuai tempat dia. Dekat pasar tanya bab haji tak bisa. Kalau kita tu fikir nak beli barang apa yang kita beli, pun tanya bab haji. Dia kata nak apa, datang rumah jawab. Dia juga sudah senang datang telefon. Dia ada ulang balik. Dia nak senang datang ke 11 malam, memang dia ada rumah. Pasal balik ni rumah. InsyaAllah tak gimana. Baik. Supaya jadi tahqiq. Maknanya tahqiq maknanya dia faham sungguh-sungguh semua bicaranya kepadanya. Bicara haji kepadanya, kepada orang yang nak pergi haji. Dia diulang kitab tadi ni. Maka barang siapa orang awam, ini orang ramai, tiada ambil berat dengan pesan itu. Pesan baca kitab haji, takutlah akan dia tidak sah hajinya. Dia kena bimbang dalam hati dia, dalam jiwa dia, perasaan dia, takut haji dia tak sah. Tak apa, aku pergi sana aku ikut orang lain. Ibadat tak boleh ikut-ikut, tak boleh ikut-ikut. Kalau sesat jalan boleh ikut, tapi kalau tentang ibadat kita kena belajar betul-betul. Dia yang kita faham satu persatu, supaya kita dapat haji yang mabrur. Al-hajj al-mabrur laisa lahu jazaa'u minal jannah. Haji yang mabrur itu dia ada balasan lain dan syurga. Ya Allah, tanam lagi macam mana aku nak masuk syurga ni, dapat haji mabrur. Masuk syurga ni, syurga yang Nabi sebut. Dalam syurga tu ada permata-permata
syurga tu dalam rumah tu ada bilik, ada 70 bilik. Dalam 7 bilik itu ada 70 katil. Ya, dalam 70 katil ada qurrat ayun, ada bidadari. Oh, ya Allah, nikmat syurga. Kena bayang tu. Ada syurga, macam rumah dia tak ada. Ya, syurga rumah ada 70 bilik. Biliknya pula tengok di luar nampak di dalam. Tengok di dalam nampak di luar. Benda Nabi kata dalam syurga ada bilik. Bilik tu tengok di luar nampak di dalam. Tengok di dalam nampak di luar. Tak boleh nak bayang. Tak boleh macam ni. Kita pergi kat Putrajaya, pergi pejabat menteri, pejabat menteri, ya, dia buka langsir semua, dia nampak kita Putrajaya. Kalau kita bayang macam tidur tu, dia nampak luar macam tu kan. Dia hebat kono. Tapi menteri pun tak nak ajak kita. Bila orang luar negara datang boleh tunjuk, kat kita dia tak tunjuk kan. Mana duduk dalam bilik dia nampak di luar, duduk di luar nampak di dalam. Hebatnya seronok lah. Ini kita duduk dalam bilik, pergi duduk kat hotel semalam pun rasa seronok lah. Tak nampak apa pun dalam bilik, gelap. Rasa seronok. Sebab apa? Nampak ukir-ukiran, nampak apa ni, gambar-gambar kan. Seronok lah tu. Ini duduk dalam bilik nampak Putrajaya. Tengah tidur setengah, wah hebat. Seronok. Duduk di hotel semalam pun seronok. Ini nampak lagi hebat. Ya Allah, nak masuk syurga. Nak masuk syurga je dapat haji mabrur. Dapat haji mabrur masuk syurga. Umrah yang diterima aku kan kita masuk syurga juga. Jadi kita kena yakin bersungguh-sungguh kita nak dapat sesuatu tu, kita kena buat yang terbaik. Jadi kita belajar betul-betul. InsyaAllah dapat. Ya? Yakin tahqiq betul-betul aku ni dah boleh pergi. Oh pergi. Baik. Maka barang siapa orang awam, ingatlah pesan aku ini. Takut hajinya tidak sah. Dengan sebab boleh jadi cedera satu syarat daripada beberapa syaratnya. Syarat haji ni ada syaratnya. Umrah ada syaratnya. Ada rukunnya. Ada syarat haji, ada rukun haji. Ada syarat umrah, ada rukun umrah. Takut syarat-syarat tadi tak sempurna. Tadi rosak lagi tak? Baik. Ada seorang orang ni dia pergi, dia balik menangis. Mai rumah saya menangis. Saya kata doktor, kenapa menangis? Saya rasa macam haji saya tak terima. Apa lah tak terima? Sebab dia garu kepala. Dia garu kepala. Garu kepala, gugur rambut. Rambut. Jadi dia rasa macam dia tak bayar dam. Saya kata, garu tu macam mana? Dia kata garu macam garu lah. Garu macam garu tu macam mana? Garu lah. Dalam hukum haji ni, syarat sah tak sah. Kalau kita garu dengan perut jari, tak apa. Apa je nak kena belajar tu, buat lebat garu je. Tapi kalau kita garu dengan kuku, kalau tertanggal, kena bayar dam. Maksudnya belajar tak habis. Kalau garu gatal ke kepala, gatal, pegang perut situ, nyok garu, tak apa. Kalau hukum tak apa. Sebab kita tidak menggunakan benda tajam. Tapi kalau kena pakai kuku, walaupun sikit, kan buat tanggal, kira cabut. Itu baru bab garu. Baru bab-bab lain lagi. Maknanya dia kata kalau macam tu bayar dah. Sebab dia kata garu. Dia tak tahu kita garu dengan perut boleh. Syaratnya kalau kita garu dengan perut jari, tak apa, cabut tak apa. Tapi kalau kita garu dengan kuku, kalau tercabut, kena bayar dah. Kan? Tu kena belajar, kena tanya selidik satu-satu. Bolehkah garu? Kalau garu nak garu macam mana? Kan? Sama juga dalam sembahyang. Kalau garu macam ni, habis 5 kali,
Tapi kalau ganggu macam ni, tekankan ni, tak apa. Ganggu juga. Jadi haji ganggu tak boleh, sembahyang ganggu tak boleh. Tapi kalau nak ganggu dalam sembahyang, kata sangat, tak nak tekan sekali je. Sudah. Tapi kalau ganggu 5 sekali, habis lah. Habis dah 3 perbuatan. Jadi kena jaga dalam bab ni. Ubah baru. Nanti kita nak belajar betul Pak Haji ni. Ada makcik ni, ada makcik tu. Kena ustaz tu kata pergerakan 3 urutan tak boleh. Makcik ni dah tua tak pakai baju dalam. Macam mana gerak pula? Takkan nak bilang gerak dia. Pergerakan tidak pakai baju dalam, boleh ke tak boleh? Itu tak nama gerak. Macam mana orang lelaki mayang tak pakai baju dalam tak gerak juga. Itu tak kena belajar semua bab hukum ni. Tak boleh kita main buat ikut orang. Baik. Dan cedera rukunnya. Kalau cedera rukun kaji lekuk. Syarat tu boleh bayar dam. Syarat kita boleh bayar dam. Tapi kalau rukun batal. Rukun haji dia tinggal satu, batal. Sama rukun sembahyang. Bila batal kena buat balik ya. Buat balik. Ulang. Dan seumpama yang demikian itu, mana syarat rukunnya. Mana syarat, kalau kita tinggal syarat, kita boleh bayar dam. Kalau tinggal rukun, maka rosaklah hajinya, rosaklah umrah. Dan barangkali dia menjadi pak turut setengah orang awam yang demikian. Jadi pak turut, bukan dia belajar. Pak turut ni orang buat, dia pun buat. Orang kata semayang di Masjid Haram dapat 100,000. 100,000. Tapi bila dia buat turut, dia pergi semayang tempat sa'i. Tempat sa'i. Sa'i bukan Masjid Haram. Tempat sa'i bukan masjid. Kita kena ingat lain itu kawasan semua masjid, tapi tempat laluan sa'i itu bukan masjid. Tak dapat 100,000. Sebab itu bagi orang-orang yang uzur, wanita-wanita yang uzur, mereka boleh pergi ke Jabal bukit ni Safa atau bukit Marwah. Marwah dah tak ada bukit dah. Atau bukit Safa, bijak batu Safa tu, doa dia mustajab lepas sembahyang asar. Pergi berdoa, ya Allah Tuhanku, hentikanlah haid aku ni, darah aku ni aku nak buat haji, aku dah buat umrah, insya-Allah dia pergi, doa mustajab. Tapi lepas asar, maka dalam kawasan masjid tak boleh masuk, tapi kawasan sa'i dia boleh masuk, boleh berdoa juga. Mana Allah ni maha adil. Allah sayang kat kita, Allah sayang kat kita, Sebab itu dia bagi ruang-ruang. Untuk perempuan rugilah, orang pun tak rugi. Walaupun dia dalam uzur, dia boleh baca Quran. Dalam hati boleh fikir, dalam hati tak ada masalah. Dia buat sesuatu yang suami dia nak, dia boleh dapat pahala yang sama. Yang kata dia rugilah. Allah itu maha adil, maha kasih sayang kat kita. Dia sayang kat kita. Baik. Dan akan kesamaran pada hatinya. Maknanya hati kena tetap. Dalam buat ibadat ni hati kena tetap. Aku buat ni memang betul je. Betul ke tak betul? Tak betul lah. Sama juga dalam sembahyang 4 ke 3 ni, 4 ke 3 ni. 3 lah. Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Dia sebut boleh ke tak boleh, tak ingat kan? Sekarang kita duduk marah dekat Israel serang Palestin. Buat Yahudi serang Palestin. Kita marah. Kita benci kat dia.
Tapi dalam waktu yang sama kita sokong dia. Kadang-kadang kita rasa pelik kan? Kalau tengok TV dia marah. Kekejaman kaum Yahudi ni, benci, marah. Tapi waktu yang sama dia angkat. Dia tengok masih lagi kereta-kereta yang ada stiker McDonald, tolong iklan lagi Yahudinya. Patutnya bila marah buang terus. Banyakkan kereta, tengok kereta-kereta Pak Haji pun banyak kan. Duduk iklan, tolong iklan McDonald. Apa gambar M lah? Gambar M ke? Tak depan tu. Oh boy. Apa jenis manusia ni tau? Dalam masa orang duk marah, dia tolong iklan lagi. Patutnya koyak, bijak je. Buang terus. Tak faham. Dia tak rasa sensitif, tak rasa macam salah pun. Belum iklan Yahudi. Lepas ni dia tengok buang. Baik. Dan ia kesemaran pada hatinya. Hati jangan rasa tak was. Tak rasa macam betul ke tak betul. Mesti tekak hati. Akan perasaan mereka itu tahukan kerja hajinya. Ya? Perasaan dia nak kerja haji, dia kena yakin bahawasanya dia kena belajar sampai dia boleh. Jangan dia pukul je. Maka jadilah tertumpu daya upayanya pada perbuatan itu. Dan yang demikian itu tidak betul sangat-sangat. Kalau hanya dia hidup boleh ke tak boleh, tidak ini. Tak betul sangat dia. Begitu juga orang yang hendak pergi perang. Pergi perang, musafir perang dan sebagainya, disunatkan dia membawa serta sebuah kitab yang melengkapi atas barang yang dihajatnya. Kalau nak pergi perang, baca kitab perang. Aku nak pergi musafir perang, pergi bawa lapang, nak tembak tak reti. Macam mana nak pegang lapang? Orang pegang lapang, letak dekat sini, dia pegang lapang, pegang macam ni je, tendang lapang tu. Tak boleh kita nak tembak macam ni, macam tembak koboi tu. Lapang ni pun bukan lapang betul ke? Mana nak kena? Saya belajar menembak lapang dia tu, kena letak kat sini, tendang kat sini, baru dia tak lari. Bukan boleh main macam koboi tembak main dia je. Kena belajar macam mana nak mangkak, macam mana nak merah, kena belajar. Bak perang. Baik. Dan belajar orang yang berperang akan yang dikehendaki daripada pekerjaan perangnya. Dan haram undur. Bila pergi perang, kena belajar haram berundur. Dalam peperangan fisabilillah tak boleh berundur. Mati syahid, berundur masuk neraka. Jadi kalau undur setapak je nak masuk neraka. Pergi setapak mati, masuk syurga. Itu kena faham. Dan haram mengambil harta rampasan. Tengok-tengok dia pakai jam, potong mana ambil jam. Tak boleh. Dan sembunyi-sembunyikan daripada orang ramai yang ahli perang. Patutnya harta rampasan tu dikumpul, kemudian dibahagikan. Tidak, dia sembunyi masuk poket dia. Tak boleh. Dan tiada izin akan syarak perbuatan mencuri itu. Dan haramnya lah janji nak pergi perang sekian-sekian tapi dia tak datang. Itu hukumnya haram. Dan lari daripada perang pun sama juga dosa besar. Dan membunuh perempuan dan kanak-kanak pun dosa besar. Haram membunuh dalam peperangan. Tak boleh bunuh perempuan. Macam orang Yahudi itu kira apa? Dia kafir laknat, kafir yang dilaknat oleh Allah SWT. Biarlah satu hari janji Allah pasti dia datang. Maka akan turunlah Nabi Isa AS membantu orang yang sedang berperang daripada kaum Bani Israel. Puak-puak ni InsyaAllah
baru mereka kalah. Sebab apa? Nabi cerita apa? Bila mana Imam Mahdi datang membantu orang yang dizalimi di Palestin, maka akan turun pula Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah Nabi Isa AS. Mereka bertemu iaitu pada waktu subuh. Ketika mana orang qamat, Imam Mahdi datang. Orang tersebut Nabiullah datang. Maksudnya Nabi Isa cerita dalam kitab Injil kerana orang Nabi Isa datang. Ketika itu Imam Mahdi dia nak jadi imam. Sebut tiba-tiba dengar ada Nabiullah, Nabi Isa turun. Bila Nabi Isa turun, maka orang tersebut, Imam Mahdi boleh tengok dan mempelawar Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa jadi imam. Apa dah orang Isa? Qamat tadi adalah untuk Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi jadi imam. Tepuk belakang, Nabi Isa pun naik jadi imam. Imam Mahdi pun jadi imam, ditepuk oleh Nabi Isa AS. Lepas masbuk mereka bincang, barulah tentera Mahdi dengan tentera Nabi Isa bersatu. Barulah serang orang Yahudi yang ada sekarang. Pasti akan berlaku benda. Sebab itu hadis Nabi SAW. Sehinggalah orang-orang Yahudi tadi berlari, bersembunyi di sebalik batu pun hajar cakap, ni orang Islam, orang Yahudi belakang pun mari bunuh itu. Kan? Hai orang Islam, ini orang Yahudi belakang pun. Pokok sajarah cakap ni lah. Semua akan cakap. Kecuali satu pokok yang tak cakap. Jadi kita buat perhiasan kat rumah. Kita benci je. Kadang-kadang sonok tanam rumah cantik kan. Cantik. Tapi cantik kita ada sebab benci. Kerana pokok tadi tolong. Macam kita geram kat cicak. Kenapa bunuh cicak? Cicak saya nak tengok cicak saya bunuh. Bahawa bila Nabi masuk sembunyi dalam gua su, dia bagi tahu. Kan? Dia bagi tahu dia bunyi. Cicak tak orang tak bunyi. Tapi labah-labah kita sokong. Jangan urus kacau dia. Ikat dia minta dia buat balik. Nak buang sama labah-labah pun dekat labah-labah mak dia tu, dibuang tak dia tu. Jangan timbal mati dia. Sebab dia tolong Nabi. Apa lagi burung merpati pun kita kena sayang kat dia. Sebab dia tolong Nabi, tolong telur. Labah-labah tolong buat sarang. Tapi cicak dah dia main bunyi dia. Bagi tahu ni ada orang dalam ni. Kita kena benci. Jadi kawan Yahudi benci lah. Atau benda pokok yang nak dia sembunyikan dia tu, kita kena benci. Sama juga McDonald tu benci. Marah pula ustaz ni. Kami baru nak tampal kat kereta. Baru nak tampal jangan tampal. Benci. Sebab kalau kita rasa benci betul-betul. Kalau tidak, kita suruh buat. Cakap lain, buat lain. Tengok kereta-kereta Pak Haji banyak buat. Ya Allah. Tak rasa seperti. Kadang-kadang kita pun pelik juga lah. Orang yang menuntut ilmu dia datang masjid tengok monyet tergantung kat kereta. Kita rasa benci. Apa yang dia belajar kita tahu. Sedangkan patung-patung ni kalau kita gantung, malaikat tak bentuk. Dah dia gantung kayu dekat dinding, dekat cermin kereta. Kat depan ada, kat belakang, kiri kanan ada. Pelik tengok. Dia belajar apa? Tak tahu. Tapi belajar. Allah. Lainlah kalau budak-budak mak repit lalu dia pasang kan. Gantung monyet dekat tu tak apa-apa. Kan kalau dulu buang semua. Balik kepada Islam yang sebenar. Dan orang yang menzahirkan lafaz Islam, kalau dia musuh tapi bila dia ditawan dia nak ucap Islam, nak ucap syahadah, tak boleh perang dia. Itu kena belajar tentang bab perang. Dan yang menyerupai demikian itu, maknanya dia ada minat untuk masuk Islam. Dia kena ditawan. Dia memang musuh, tapi bila dia kena kalah, dia berminat kepada Islam, maka kita tak boleh perang dia. Ni angkat darah putih bunuh juga. Apa sebenarnya. Dan belajar orang yang musafir kerana berniaga.
akan barang yang berhajat kepadanya. Nak pergi berniaga pun kena belajar. Jangan kata pergi berniaga yang habis modal dia hilang kau. Berniaga tak belajar. Nak bela lembu kena belajar. Patutnya duit bela lembu dia pergi beli bela lain. Hilang. Jadi barang jadi sah dan jadi batal dan jadi halal dan jadi haram, itu kena belajar. Sah, haram, batal, halal, kena belajar. Dan yang jadi sunat pun kena belajar. Yang jadi makruh kena belajar. Yang jadi atas yang lain daripada demikian itu. Apa-apa yang bersangkut tentang hukum perniagaan, kena belajar betul-betul. Baru perniagaan tadi, perniagaan yang dibenarkan dalam Islam. Sebab itu Nabi kata as-sunduq, orang-orang yang benar dalam perniagaan dia akan bersama aku dalam surga. Hebat tu. Orang lain tak boleh duduk sama Nabi. Tapi orang-orang ahli perniagaan yang mereka benar dalam perniagaan, mereka akan duduk sama-sama dengan Nabi dalam di padang mahsyar. Sebab jadi berniaga ni kena belajar. Bukan berniaga tu je. Dan jika dia orang yang berbuat ibadat, yang mengembara dan berasing dengan orang-orang, pasti dia belajar barang yang berhajat kepadanya. Dia nak pergi buat ibadat tapi tak belajar. Nak pergi buat ibadat kena belajar. Ni nak datang masjid, aku datang masjid, aku kereta sudah buat budi. Tak boleh, kena belajar. Nak pergi buat ibadat, saya tak nak sentuh lah kat sini. Saya tengok Masjid Asana. Masjid Asana di hijau. Hari Jumaat dia pergi main Jumaat, dia pakai kereta aku suka. Jalan dah sempit. Bagi dia, takkanlah tak boleh tunggu kejap, aku nak main Jumaat. Betul lah orang Islam nak main Jumaat. Tapi lori-lori kawasan Kelang, Stesen 5, Stesen 10 tu, Stesen 13, banyak lori. Lori India ada, lori Cina ada. Macam-macam lori ada tu. Harimau kuat, harimau ada, horitok pun ada. Apa lori? Macam-macam lori tu nak lalu. Betul lah, tunggulah kejap aku nak jalan Jumaat. Tak boleh. Sebab itu Nabi kata, kalau kamu mencari redha Allah dengan marahnya manusia, Allah pulang dari manusia. Kalau kamu mencari redha Allah dengan sukanya manusia, pulang dari manusia. Kita nak buat sesuatu, nak buat ibadat, tapi mati suka je. Orang nak lalu tak boleh. Kalau betul semua orang Islam datang, tak mau. Ni jalan raya, jalan orang ramai. India marah, Cina marah, orang Melayu marah, orang tak payah marah. Memang kita nak buat, tapi ibadat kita itu dipulangkan kepada orang, bukan kerana Allah SWT. Tangguh juga insyaAllah.
kita buat, kalau kita buat dengan marahnya manusia, Allah akan pulang dengan dosa. Besok di akhirat nanti, aku pergi semayang lah. Kali Jumaat aku pergi lah. Tiga kali banget, tapi orang marah. Maka Allah akan pulang dengan dosa. Macam mana orang tu selesai saja. Apa yang dimarahkan kau tu, kau pakai kereta, orang nak masuk tak boleh letak motor supaya dia bicara macam. Nabi kata lagi, kalau kamu buat ibadah kerana cari redanya manusia, Allah pulang manusia apa? Oh, aku buat ibadat nak pergi semayang, nak bagi orang tengok. Nabi kata orang aku rajin, apa kita tak dia? Jangan minta kat aku. Maknanya ibadah kita, walaupun kita buat itu, kita kena belajar. Jangan sampai kita tak dapat apa-apa. Sebab perbuatan kita itu orang marah. Perbuatan kita itu nak bagi orang suka. Jadi kalau kita nak datang semayang, parking elok-elok, tak elok-elok, jangan halang jalan orang. Fikir orang, semayang semua semayang waktu maghrib. Ada orang tak semayang, orang kafir tak semayang, tapi hak dia ada. Hak jalan dia ada, hak dia. Kalau kata tak semayang, tak semayang ni, tak semua orang semayang. Ada yang uzur, ada yang sakit, ada yang nak pergi hospital, ada yang muda nak lalu. Kena fikir semua tu. Jadi jangan sampai manusia marah. Dan barang yang berhajat kepadanya, kepada tuntutan ilmu tadi. Apa kita nak buat? Nak pergi umrah, belajar cara umrah, berhajat padanya. Nak pergi haji, belajar bab haji. Nak pergi perang, belajar perang. Daripada sekalian pekerjaan agamanya itu. Ini bab agama, kena bagi jelas. Baik, akhirnya. Dan jika ia orang yang menjadi wakil, dia jadi wakil je. Haji tadi bukan dia buat untuk dia. Dia nak pergi buat haji untuk orang lain. Dia nak pergi buat umrah untuk orang lain. Dia hanya pergi buat untuk orang. Untuk macam saya tu, ada orang sini kat, dia kata, "Ustaz, boleh pergi haji tak?" Dia kata, "Apa kalau tak nak pergi? Memang kita pun nak pergi." Baik tu kadang-kadang tuan, bila kita rasa macam tak ada kemampuan, tapi hati nak pergi, kan? Masa tu saya mau balik ke Mesir tu. 2 tahun saya tak pergi haji. Tiba-tiba bila tengok gambar Kaabah atas saya, itu yang mata, ya Allah Tuhanku, macam manalah aku nak pergi lagi, dah balik kan? Macam manalah nak pergi lagi, dah balik ni. Tiba-tiba duduk besoknya orang telefon, macam ni orang telefon, "Ustaz, nak pergi haji tak?" Apa tak nak pergi? Tapi masalah dia nak pergi dengan apa? Dia kata tak apa, belum buat haji, apa dia? Dia kata kalau pergi, kena pergi macam biasa lah. Tak apa, dia nak pergi macam biasa. Tambang semua lagi masa tu RM9,000. Semua dia dapat. Jadi bila kita ada perasaan nak pergi, yang pentingnya niat kita dulu pentingnya. InsyaAllah Allah akan bukakan jalan. Jadi tak apa lambat mengikut, biarlah dulu, nantilah dulu, muda lagi, untuk tutup jalan. Lalu perbuatan itu mesti dengan niat. Barulah kita ada borong ataupun jalan untuk kita pergi. Baik. Jadi kalau kita menjadi wakil, pasti ia belajar barang yang harus baginya dalam musafirnya itu. Ini nak pergi buat wakil, niat untuk dia. Patutnya sahaja mengerjakan haji, bagi diri sebulan demi sebulan. Dan niat itu ataupun nawaitu umrata wa ahramtu biha, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya bagi diri sebulan demi sebulan. Tapi dia tak belajar. Dia niat untuk dia. Habis yang mana? Sedangkan amanah yang dibagi tadi, dia pergi buat umrah untuk orang ni, dia pergi buat haji untuk orang ni, bukan untuk diri dia. Tapi dia tak belajar. Ustaz haji tu nanya je orang. Dan lazim atas sekalian orang yang tersebut belajar perkara yang harus ia akan naik kenderaan laut, kenderaan darat dan sebagainya. Maknanya kalau naik laut, cara naik laut, kat mana nak niat. Kalau udara, kat mana nak niat. Kat darat, kat mana nak niat. Tengoklah, dia nak pergi haji tu, nak pergi dengan apa? Kapal terbang, sampai kat mana? Kat mana nak niat.
Aku nanti atas terbang, orang bagi tahu aku niat je lah. Tiba-tiba kelena. Enggak sampai sana orang. Taklah juga. Aku naik kepala nanti kita pening. Tak bagi tahu. Orang bagi tahu boleh tak dengar, tidur lena. Itu nak kena belajar. Dan sekalian perkara itu ada terbentang di dalam bab-bab dan pasal-pasalnya dalam kitab yang muktabar. Cari kitab haji, cari kitab umrah, cari kitab bab perang, carilah kitab apa pun untuk kita belajar kafiat ataupun cara untuk kita mengerjakan dengan sempurna. InsyaAllah tentang kita sambung lagi mencari kawan di dalam musafir haji. Nak pergi haji kena cari kawan. InsyaAllah. Kenapa perlu? Kita cara akan datang insyaAllah. Ada soalan tuan? Kalau tak ada, kita tangguh insyaAllah yang baik itu kepada Allah.